Hai semua, hari ini saya akan ajar macam mana korang nak gunakan Adobe Animate. Tutorial untuk hari ini, basic introduction dan juga basic tutorial lah, apa yang kamu perlu tahu dalam apa yang Adobe Animate ni tawarkan. First kali bila kamu buka Adobe Animate, dia akan keluar macam ni. Saya punya ni version 2020, iaitu version yang terbaru. Dan kalau ada version yang sebelum ni atau version yang lama sikit, mungkin dia punya homepage dia ataupun dia punya landing page dia mungkin lain sikit lah. Tapi basically dia akan kelihatan macam ni lah. So kalau korang nak buat animation, first kali nak beritahu Adobe Animate ni selain boleh buat animation, dia juga boleh buat game. Boleh buat ads, boleh buat iklan untuk Facebook ke, dan berbagai lagi lah kita boleh buat dengan Adobe Animate ni. Tapi untuk buat animation, first kali kalau korang baru nak start, tekan create new. Nanti dia akan keluar pop-up window. Dekat pop-up window ni, dekat di bawah tab character animation ni, dia akan ada bagi 4 preset. Dia ada standard, 640 x 480, dan juga ada HD 1280 x 720, dan ada Full HD 1920 x 1080, dan juga 4K lah. 4K ni kalau korang punya laptop korang ataupun komputer korang, spek tinggi, korang boleh ambil lah. Kalau tak, just gunakan standard HD ataupun Full HD. So nanti kalau korang ambil 4K, komputer korang akan berat masa nak render lagi. Masa nak render nanti dia akan lambat. So selain tu adalah untuk social media, ada untuk game, untuk education, ads, web, dan sebagainya lah. So untuk animation, untuk tutorial kali ini saya akan gunakan yang standard. So 640 x 480. Frame rate default yang dia bagi ialah 30. Korang boleh nak naikkan dia ataupun korang nak turunkan dia. Contohnya 24. Korang nak guna frame rate 24 ke, terpulang. Tapi standard dia 30 lah. 30. So dia punya action script, biarkan 3.0. So korang boleh create. Default yang dia bagi, default setting yang dia bagi ialah ni lah. First kali korang ada tools, dan korang ada timeline, dekat bawah sini, dan juga korang ada swatches, ataupun color, ataupun properties ke library, dia ada, dan sebagainya lah. Ni default yang diorang bagilah. So first kali, kalau klik dekat file ni, dia ada new. Kalau korang nak tukar setting ke apa ke, ataupun nak buka yang baru ke, dia ada new. Dan dia ada open. Yang ni basically kalau korang nak save file korang ataupun korang nak buka yang baru lah. Ada publish setting sini, maknanya bila korang dah habis, korang nak publish dia jadi exe ke, jadi sequence PNG ke, semuanya dekat sinilah kat file ni. So edit ni ialah korang nak edit, nak copy ke, nak cut ke, nak paste ke, paste in place ke apa ke, semuanya dekat edit lah. So view ni ialah kalau korang nak view apa saja berkenaan tentang korang punya working space ni, semuanya ada dekat sini lah. Contohnya kalau go to, kalau korang ada lebih daripada satu scene, adalah scene lain keluar dekat bawah ni lah. Scene 1, scene 2, scene 3, bergantung kepada apa yang korang renamekan korang punya scene tu lah. Sebab tu nak zoom in, zoom out, preview mode, ni korang nak guna alias ke, anti alias ke, text dia tu. Lepas tu rulers. Rulers ni pun sangat membantu. Kalau korang nak tahu korang nak positionkan korang punya objek tu dekat mana. Rulers dan grid ni. Contohnya kalau kita create rulers, dia akan keluar dekat atas ni lah. So korang nak kalau korang nak positionkan korang punya objek tu dekat sini, so just korang tarik je lah rulers tu dekat sini. Nanti bolehlah objek tu keluar, bolehlah korang susun korang punya objek tu betul-betul dekat atas dia. Contohnya macam tu lah. So supaya dia tak lari lah. So kalau korang dah tak nak pakai rulers ni lagi, just
tarik balik atas, so benda tu akan hilang. Okay, so dekat insert ni, okay, ni insert ni korang nak insert symbol ataupun nak insert new symbol. Okay, kalau dalam animate ni, okay, dia ada beberapa symbol yang korang kena tahu. First kali, movie clip, button dengan grafik lah. Okay, kalau nak tambah lagi satu, iaitu symbol shape lah. Okay, so benda tu yang korang kena tahu, saya akan tunjukkan dalam tutorial nanti. Okay, lepas tu nak modify, okay, nak modify kepada bitmap ke, nak modify ke shape tu macam mana ke, okay, timeline korang macam mana ke, okay, so semuanya dekat tab ni. Okay, text ni ialah korang nak size text korang boleh ubah, okay, style text korang boleh ubah, dan apa-apa saja yang berkenaan dengan text. Okay, lepas tu command korang boleh export motion dekat XML ke ataupun nak import ke. Okay, semua ada sini lah. So control ni, okay, korang nak test scene korang ke. Okay, so kalau korang tengok, okay, dekat test scene ni dia ada control alternate enter. Okay, so benda-benda kat hujung ni, okay, ialah shortcut, okay, bagi korang lah kalau nak test scene. So bila korang nampak dekat hujung ni, okay, control enter, control ataupun control alternate enter ni, so bila kalau korang tekan control alternate enter, dia akan test scene korang dari mula sampai habis. Okay, kalau korang ada kalau test scene ni, okay, dari contohnya kalau korang ada 1 hingga 10 scene contohnya, so dia akan test dari scene 1 tu hingga scene ke 10. Kalau test scene, walaupun korang ada 1 hingga 10 scene, tapi kalau korang dekat scene tu, dia akan test scene itu sahaja. Contohnya korang tengah works on scene 2, so bila korang tekan test scene ni, okay, dia akan test scene 2 sahaja. Okay, kalau korang tekan control enter saja, okay, so maknanya walaupun korang dekat scene 2 time tu, tapi dia akan play dari scene 1 hinggalah scene yang ke 10. Macam tu lah. Okay, so yang ni ialah button yang korang boleh tekan, button shortcut yang korang boleh tekan dekat dalam dekat korang punya keyboard tu. Okay, so Windows ni pula ialah kalau korang nak keluarkan properties ke, okay, dekat sini tak ada properties punya panel, so korang boleh klik sini, okay, nanti keluarlah dia punya keluarlah properties punya panel. Dan panel ni korang boleh taruh sini ke, okay, taruh bawah ni ke, ataupun kalau korang nak keluarkan, okay, korang suka color ni, okay, dekat sini ke, so just buat je sini, buat jadilah. So korang boleh customize lah, korang selesa yang macam mana. Okay, okay, ataupun nak tools ni melekat dekat tepi ke, macam tu lah, korang boleh customize. Okay, tapi kalau saya lebih suka dia free macam ni lah. Okay, so dekat sini kalau korang tengok sini, okay, dia ada, kalau korang tengok dekat tools ni, okay, kalau tools ni tak ada pun, okay, contohnya kalau korang terdelete ke apa ke, kalau tools tu hilang ke apa ke kan, korang just pergi kat Windows ni dan korang boleh klik kat tools ni lah. Okay, nanti dia akan keluar. Okay, so bila korang tengok dekat tools ni, okay, dia ada macam 1, 2, 3, 4 partition yang ada lah. Okay, yang tu yang basic lah. Okay, so partition yang pertama ni ialah untuk korang select dan juga untuk korang transform. Okay, yang kedua ni ialah untuk korang create, lah. Okay, nak create text ke, nak create shape ke, nak create lines ke. Okay, yang ni ialah untuk korang lebih kurang macam edit lah. Okay, nak edit color ke, okay, nak edit shape ke contohnya, ataupun korang nak create shape ke, gunakan pen ni, okay, ataupun korang nak padam sesuatu shape lah, okay, menggunakan eraser ni. So yang ni pula ialah color, korang boleh select color. Okay, so bila korang klik dekat color tu, okay, akan banyak lah color-color lain yang keluar. Okay, so kalau korang tak nak color, just tekan ni lah, so nanti color dia akan hilang lah. Kalau korang nak color, just klik balik. Okay, nanti dia akan select color apa yang korang pilih tu. Okay, yang ni ialah timeline. Okay, timeline, okay, tadi mula-mula yang masa kita pergi setting tu, okay, kita dah set dia ialah 30 frame per second. Yang ni frame rate dia lah. Okay, so frame rate dia,
Okay, macam mana kita nak tahu benda bila 1 second tu ialah kita tengok sini lah. Maknanya setiap kali frame yang ke-30, okay, benda tu ialah 1 saat. Okay, setiap kali yang frame yang ke-30, dia tambah lagi 1 saat. Maknanya frame 1 hingga frame 6 semuanya 60 frame. Okay, tapi second dia ialah 2 seconds. Okay, macam ni Okay, yang ni ialah layer. Okay, layer ni dia sama je kalau korang pernah guna Photoshop ke, pernah guna InDesign ke, layer fungsi dia sama. Kita nak letak apa benda yang dekat depan dan apa benda yang dekat belakang. So kalau kita biasa dengan PowerPoint pun ada benda yang kita boleh send to back, send to front. Sama jugalah macam words, kita boleh send to back, kita boleh send to front. So layer ni berfungsi samalah. So apa layer yang berada di atas, layer maknanya layer tu berada, objek yang ada dalam layer tu berada di depan. Mana layer yang mana objek yang berada di dalam layer yang bawah, maknanya objek tu berada di layer belakang. Contohnya kalau saya letak petak ni dekat layer yang atas. Dan juga bulat ni saya letak dekat layer yang bawah. Kita tukar color sikit bagi senang kita nak identify lah yang mana. So dekat layer 2 ni, layer ni berada di atas. Jadi apabila kita overlapkan dia, so petak ni akan berada di atas lah. Dan bulat ni berada di bawah. So kalau kita tukar layer, satu ni pergi ke atas, so bulat tu nanti akan berada di atas balik. So dia macam tu. Itulah fungsi layer. Kita delete dulu. So lagi satu korang kena tahu. Saya ajar dulu, saya tunjukkan dulu apa yang korang boleh buat dengan shape ni lah. First sekali, kalau korang nak create satu objek ke atau shape ke, so korang boleh pilih sini lah. Yang ni untuk bulat, yang ni untuk oval. Kalau korang nak buat benda tu lebih organik, korang boleh ambil brush tu dan just lukis sesuatu lah. Macam ni. Contohnya kalau nak buat dia lebih organik. Tapi kita try guna bulat dulu. Korang just buat bulat. Kalau korang nak buat bulat betul-betul dia bulat, korang tekan shift sambil korang drag mouse korang. Tekan shift lah. Nanti dia akan betul-betul bulat lah. So kalau korang tak tekan shift, korang just buat freehand je, nanti dia akan jadi macam oval sikit ke, dia akan jadi penyek sikit ke. So bila korang tekan shift, automatik dia akan jadi bulat yang tepat lah. Macam tu. First sekali ialah kalau korang nak hilangkan outline dekat luar ni, luar bulatan ni, korang boleh korang boleh select. Kalau korang dekatkan korang punya cursor tu dekat objek tu, nanti dia akan ada macam hairline bawah tu keluar. So korang boleh select tu, klik, nanti dia akan highlightkan hairline ni dan korang boleh delete terus lah. Macam tu. So hilang benda tu. Ataupun kalau korang rasa macam leceh nak buat benda tu setiap kali korang buat objek, so just korang pergi dekat outline ni, stroke color ni, korang klik dan tekan yang ni, pangkah. So nanti bila korang setiap kali korang buat objek, so line outline tu dia takkan keluar lah. Macam tu. So saya akan tunjukkan kalau kita guna selection tools ni, apa yang kita boleh buat dengan shape ni. Macam tadi saya beritahu, dia ada pelbagai simbol kan. Salah satunya simbol grafik, movie, dan juga shape ni lah. Kalau kita nak masukkan dia dalam simbol baru pun. Shape ni, apa yang korang boleh buat dengan shape ni ialah korang boleh edit dia lah, macam korang main plasticine. Nampak tak? Macam tu. Macam tu. Korang boleh edit dia. Contohnya daripada bulat jadi lebih kurang macam square lah. Korang boleh edit dia macam tu.
Okey, dan juga simbol yang ni ialah untuk korang transform dia. Korang nak kecilkan dia ke, korang nak flip ke, okey, korang nak terbalikkan dia ke, okey, ataupun korang nak rotate dia ke. Okay, so benda tu ialah untuk transform. So untuk transform pun sama. Kalau korang nak ratio dia kekal, korang tekan shift jugalah. So dia akan kekal lah dia punya ratio dia. So kalau korang tak tekan shift, okay, nanti mungkin boleh jadi memanjang ke, boleh jadi melebar ke, macam ni. Okay, so kalau korang nak ratio dia kekal, just tekan shift. Okay, nanti ratio dia kekal lah dengan shape asal tu. Okay. So lagi satu apa yang menarik, okay, dekat shape ni ialah korang boleh potong dia lah. Contohnya kalau korang nak potong dia separuh, okay, korang just select separuh dan korang tarik dia keluar. Macam tu okay, select separuh, just tarik dia keluar. Macam tu. Dan color ni korang boleh tukar-tukar lah, ubah ikut korang punya cita rasa sendiri. Okay, contohnya macam tu okay, yang tu ialah apa yang shape boleh buat lah. Okay, dan okay, dekat brush ni, okay, so kita boleh buat dengan lebih free. Maknanya kalau nak lukis ayam ke apa ke, burung ke, okay, kita boleh melukis dengan lebih free lah. Macam tu. So nak masukkan colour, ambillah pen bucket ni, tengoklah colour apa yang sesuai. Okay, kalau ayam mungkin kita gunakan warna kuning. Okay, dia tak boleh sebabnya ada line yang tak tutup dia. Okay, so kita tutup dulu line ni. Okay, so kalau kita nak selectkan colour yang sama, okay, sebab ni sekarang colour ni dah kuning. So kalau kita nak selectkan colour yang sama, okay, warna biru yang sama lah, kita just boleh cari balik sini. Okay, tapi kalau kita cari pun tak semestinya sama, betul tak? Ini macam gelap sikit. Okay, tapi kalau nak yang sama, kita just pergi dekat sini, edit toolbar ni. Okay, just korang masukkan eyedropper tools ni. Okay, korang masukkan eyedropper tools ni. Okay, nanti dia akan keluar sini lah. So korang klik dekat eyedropper tools ni dan korang tekan sini. Okay, nanti dia akan select colour yang sama lah. Okay, colour yang sama dengan ni. So pergi balik dekat brush ni, just korang tutup je balik dia tu. Macam tu Okay, lepas tu bolehlah select colour kuning tadi. Okay, ambil pen bucket dan klik, nanti dia akan keluar sini lah. Okay, macam tu. Okay, ni kalau korang nak nak draw yang lebih free lah, tak terikat dengan geometri yang macam ni. Okay, so untuk draw korang boleh juga, selain guna mouse, korang boleh juga guna Wacom ke. Okay, Wacom tu ialah nama brand lah, ataupun kita panggil drawing tablet. Okay, drawing tablet tu. So sekarang ni pun murah lah juga, boleh dapat dekat Shopee dalam RM70 ke RM80 ke, korang dah boleh dapat sebiji lah. Okay, untuk Wacom. Okay, so kita sambung. Okay, dan juga bila korang klik sini, okay, ada banyak lagi lah sebenarnya option-option yang korang boleh gunakan. Okay, yang ni ada option Polystar Tools, maknanya boleh ambil shape yang lain lah, kita boleh letak dekat sini. Okay, dan ada gradient dan sebagainya lah, ada lasso, okay, dan sebagainya lah. So dekat pen ni ada pen plus dan minus. Okay, tu ada magnifying glass, okay, dan banyak lagi lah, okay, benda-benda yang korang boleh tambah kalau korang nak tambah dekat sini. Okay, tapi basic dia ialah okay, ini sajalah, okay, yang korang perlu tahu. Okay, so sini ialah library. Okay, apa saja simbol ataupun shape, okay, yang korang masukkan dalam ni, semuanya akan keluar dekat library sini lah. Okay, so nanti bila korang nak guna benda tu balik, just korang ambil dari library ni dan korang drag masukkan dalam ni. Okay, yang tu gunanya library lah untuk pengumpulan. Okay, lepas tu dekat sini ialah align. Okay, yang ni kalau korang ada dua shape yang korang nak alignkan selari contohnya. Okay, ada dua ni. Okay, kalau nak bagi dia align, okay, just klik lah yang ni ke. Okay, nanti dia akan selari.
ataupun nak bagi dia align vertical, horizontal ke, okay, nanti dia akan selari. Okay, so macam itulah untuk align. Okay, lagi satu untuk align ni, kalau korang nak korang nak susun, okay, yang dia ada jarak rapat macam ni, contohlah korang ada 3 benda ni okay, tapi korang nak susun yang dia mempunyai jarak yang tepat lah antara satu ni dan satu ni ke sini. So korang select ketiga ni, pergi dekat line, okay, dan korang boleh pilih yang ni. Okay, dan juga bila dah pilih yang ni, ambil yang atas ni. So dia akan jarak dia antara satu bola ke satu bola yang lain, okay, akan samalah jarak dia. Okay, macam tu. Yang tu ialah fungsi align. So dekat sini ialah properties. Okay, properties ni ialah apa saja yang berkenaan objek yang korang select tu, semuanya akan keluar dekat sini. Okay, nampak tak? Objek ni bila kita select, okay, kalau kita tak select, dia tak keluar apa-apalah. Tapi bila kita select benda ni, okay, dia akan keluar. Okay, yang ni ialah shape. Okay, dia punya size dia ada, dan dia punya position XY dia ada. Macam itulah. Okay, dan ini ialah apa benda yang korang dekat sini ialah apa benda yang korang boleh tahulah berkenaan objek yang ada di dalam canvas korang ni. Okay, dan ini ialah untuk korang select color lah. Okay, katakanlah kalau korang nak select color kuning, contohnya kuning. Okay, kuning ni. Okay, tapi kuning ni macam tak sesuai dengan apa kamu punya cita rasa ke, okay? Ataupun nak kuning ni lebih light lagi ke. So dekat sini kita boleh ubah dia lah. Okay, nak kuning ni lebih light, okay, kita gerakkan dia ke kanan sikit. Okay, select color yang ni. So yang ni nanti dia akan so bila kita select color tu, dekat sini nanti dia akan bagi perubahan warna tu lah. Contohnya kalau saya gerakkan dia ke bawah, okay, nampak yang dekat atas tu ialah warna sekarang, dan dekat bawah tu ialah warna yang kita pilih sebelum ni. Okay, yang tu dia punya contoh warna lah. Okay, contohnya kalau korang nak warna kuning yang lebih gelap, okay, so pergi dekat area sini lah. Nak dia lebih orange sikit, pergi kat bawah. Dan nak dia lebih pink sikit, okay, pergi dekat belah bawah, belah kanan tu lah. Okay, macam tu. Dia bukan saja ada dekat warna orange, dia ada dekat pelbagai-bagai warna lah. So contohnya kalau warna dekat biru ke, okay, contohnya kalau biru kita ambil color biru. Okay, dah pergi dekat properties ni. Okay, dia adalah biru, okay, biru cair sikit, okay, hijau, okay, hijau nak ke kuning sikit pun ada juga. Okay, so benda-benda macam ni lah untuk kamu nak edit color, untuk pilihan color kamu yang lebih banyak lagi ialah dekat sini, color ni. Okay, macam tu. Okay, so sekarang ni kita pergi dekat frame ni pula lah. Okay, contohnya kalau dekat shape ni, okay, korang ada satu shape ni. Okay, contohlah kalau korang nak bagi shape ni bergerak dari satu point ke satu point yang lain. Okay, so first kali apa yang korang perlu buat ialah, okay, shape ni ada dekat satu point ni, dan korang nak gerakkan shape ni ke arah sini. Okay, first kali korang kena create dulu keyframe. Okay, dekat frame yang pertama, dan korang kena klik lagi keyframe, okay, dekat tempat mana yang korang nak dia bergerak lah. Okay, contohnya kalau korang nak dia bergerak dari sini ke sini, okay, selama 2 saat. So dekat sini ada nampak frame ke 60 ni, dan atas ni ada 2 second lah. So korang klik dekat frame yang ke 60, right click, dan juga korang insert keyframe. Okay, so dekat first ni, dekat point yang pertama ni, kita ada bulat ni memang dah ada dekat sini, dan kita nak biarkan dia di situlah, dan kita nak gerakkan dia. Okay, maknanya bila sampai ke saat yang kedua ni, okay, bulat ni berada di sini. So kita just klik dekat dekat frame yang berada di saat kedua ni, dan kita tarik dia pergi ke sini. Okay, so kalau kamu boleh tengok, okay, yang ni ialah frame. Okay, dalam frame ni bulat ni berada di sini, dan dalam keyframe ni, okay, bulat ni berada di sini. Okay, apa beza frame dengan keyframe? Okay, frame ialah benda yang panjang ni lah. Okay, benda yang panjang ni dipanggil frame.
Okay, keyframe ialah sebiji ni saja. Okay, so setiap satu-satu ni kalau korang insert keyframe, okay, dia akan masuk satu sajalah. Okay, contohnya saya masukkan keyframe keyframe lagi dia akan jadi satu-satu. Okay, tapi kalau saya klik sini, saya right click, saya masukkan frame, dia akan jadi maknanya dalam dua keyframe ni dia akan jadi satu. Nampak tak? Macam tu beza dia. Yang ni keyframe, yang ni frame, ni keyframe, ni keyframe. Okay, yang ni frame balik. Macam tu lah beza dia Okay, so kita delete dulu benda ni. Okay, so bila kamu dah create, okay, starting point dia, okay, bulat tu dekat sini, dan dekat end point dia bulat tu dekat sini. Apa yang korang boleh buat ialah korang, okay, just right click je in between two dots ni, right click dan ambil shape twin. Okay, sebab apa shape twin? Okay, sebab kamu punya objek ni ialah dalam bentuk shape. Ni dah, okay, dia masih dalam bentuk shape, dia belum lagi dalam bentuk grafik ke, dia belum dalam bentuk movie ke, dia masih dalam bentuk shape. Okay, sebab tu kamu boleh ambil shape twin. So bila kamu gerakkan playhead ni, so kamu akan nampak dia bergerak dari point A ke point B dengan smooth sekali lah. Macam tu. Okay, so kalau kamu nak test scene, okay, tekan Ctrl Enter, okay, yang tidak akan keluar macam tu. Okay, maknanya pergerakan bulat tu dari sini, dari point A ke point B, okay, yang tu duration dia ialah 2 saat. Okay, macam tu. So dengan shape ni korang boleh buat pelbagai lagi. Contohnya dekat end ni, korang nak tukar color ke, okay, korang just pergi dekat end point ni, klik dekat objek tu, just ambil kat color, tukar color kepada color ungu. So nanti dia akan jadi dari color biru, dia akan tukar perlahan-lahan kepada color ungu. Macam tu. Okay, so kita test scene, Ctrl Enter. Macam tu Okay, dan selepas tu ataupun korang nak jadikan dia ada dua, dari satu nak jadikan dia ada dua bulatan yang berlainan ke pun boleh juga. Okay, just klik dekat endpoint ni, okay, just copy paste lah bulat tu. So nanti jadi dari satu dia akan jadi dua bulat. Okay, contohnya kita test screen, dia macam tu lah. Okay, so selepas itu kalau korang nak bagi bola ni, okay, dia patah balik, okay, dekat sini, okay, apa yang korang boleh buat ialah kalau korang nak bagi duration dia sama lah, okay, dari point A ke point B, dan point B nak balik ke point A balik, okay, just ambil lah 2 saat juga. Maknanya 2 tambah 2 jadi 4 lah. So dekat 4 ni, okay, korang just insert keyframe, okay, insert keyframe, dan dekat sini kat keyframe yang hujung sekali ni korang boleh delete, okay, dan ambil balik objek yang ada dekat first ni, dekat first frame ni. Okay, korang right click, okay, korang copy dan pergi balik kat objek akhir ni, korang right click, korang boleh paste in place. Okay, paste in place ni ialah dia akan copy, dia akan paste balik dekat koordinat mana yang korang dah copy tu. Okay, paste in place. So kalau korang tekan paste saja boleh, tapi dia akan paste mana-mana lah, biasanya dekat tengah lah dia akan paste. Tapi kalau korang paste in place, dia akan paste dekat koordinat mana yang korang dah copy tadi. Okay, lepas tu buat benda yang sama, right click in between two dots tu dan create shape twin. So dia akan dari point A ke point B, dari point B balik ke point A balik. Macam tu. Okay, ini kita test. Okay, so dia akan jadi macam tu lah. Okay, dan okay, rasanya tutorial pengenalan kita untuk hari ini, okay, sampai situ dulu. Okay, dan selepas ni, okay, kita mungkin akan masukkan akan buat tutorial yang lain lah, mungkin berkenaan dengan, kalau kita dah main dengan shape tadi, okay, mungkin kita akan main dengan grafik pula ataupun dengan movie pula selepas ni. Okay, itu saja. Terima kasih.